dibacakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 14(1)J. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberikan ucapan tahniah kepada atas pemilihan Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Silakan Perdana Menteri. Sejahtera. Saya telah dimaklumkan secara rasmi oleh pejabat pemimpin Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan mengikut peruntukan para tiga bahagian pertama jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan supaya Perdana Menteri dan juga kedua-dua Dewan Parlimen dimaklumkan oleh Raja-Raja dalam mesyuarat yang ke-23 yang ke-263 khas yang diadakan di Istana Negara. Tan Sri Yang Di-Pertua, Majlis Raja-Raja dalam mesyuaratnya yang ke-263 khas pada Jumaat 27 Oktober 2023 telah mengisytihar keputusan pemilihan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong selama tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan Yang Mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar setia Dewan ini dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim, sempena pemilihan Baginda sebagai Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini turut dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah Sultan Yang di-Pertuan dan Raja Pemerintah Negeri Perak Darul Ridwan atas pemilihan Baginda sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Saya yakin insya-Allah kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan yang bertambah dari pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan Duli Maha Mulia Tuanku kelak, Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan. Daulat Tuanku sembah takzim daripada saya dan seluruh ahli Dewan Yang Mulia itu. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Setiausaha silakan. Waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Saya mulakan dengan menjemput Tuan Syuhaizan bin Kayat Pulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Pulai meminta Perdana Menteri menyatakan perkembangan lawatan kerja ke Arab Saudi, Turkiye dan Mesir berhubung dengan serangan Israel ke atas rakyat Palestin di Gaza. Apakah bentuk ancaman yang diterima oleh Malaysia daripada negara-negara barat yang menyokong Israel susulan atas pendirian Malaysia terhadap Palestin? Dan apakah langkah-langkah yang bakal diambil oleh Malaysia bagi menghadapi segala ancaman ini supaya tidak memberi kesan besar terhadap rakyat dan ekonomi negara? Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, kita telah menjalankan tanggungjawab untuk pertama menyatakan pendirian keras
membantah keganasan rejim Zionis Israel yang telah melanggar seluruh peraturan dan undang-undang dan kemanusiaan dan menyebabkan sehingga kini 8,805 terkorban, termasuk 3,595 kanak-kanak. Dalam kunjungan saya ke Arab Saudi, Turki dan Mesir, saya telah sampaikan pendirian Malaysia sementara memberi sokongan dan galakan kepada ketiga negara ini bersama dengan negara-negara teluk yang lain. Dan saya juga sempat mengadakan pertemuan di Riyadh dengan Sheikh Mohammed bin Zayed, Emirat, Raja Bahrain dan juga Raja Qatar. Pendirian Malaysia tegas dalam hal ini dan penekanan yang diberikan oleh ketiga-tiga negara ini bersama dengan negara teluk adalah menyegerakan pemberhentian segala bentuk serangan dan keganasan Israel ke atas Gaza. Saya juga ucapkan penghargaan kepada Abdul Fattah Sisi, Presiden Mesir, kerana dorongan beliau untuk menyegerakan pembukaan sempadan, membolehkan hantaran makanan dan perubatan ke Gaza. Itu satu laluan yang sangat suka. Pertama dengan tindakan biadab Israel mengebom kawasan sempadan dan ia memerlukan langkah tambahan kerajaan Mesir untuk memperbaiki laluan itu. Dan keduanya pada peringkat awal hanya membenarkan 2 kontena. Dan setelah ada desakan berterusan sampai ke 20. Mengikut semua kajian, keperluan harian Gaza ketika itu adalah 200 kontena satu hari. Terkini, Presiden Tayyip Erdogan menghubungi saya dan Menteri Luar Turki juga begitu. Dan dari maklumat kepada Raja Arab Saudi, Putera Muhammad bin Salman dan Turki, bercadang untuk menganjurkan sidang negara-negara, ketua-ketua negara Islam. Saya telah meminta Menteri Luar untuk menghubungi Turki dan Arab Saudi untuk menyatakan bahawa mungkin ada kewajaran mengadakan sidang tergempar itu yang melibatkan juga negara-negara seperti Brazil, Irlandia, Rusia dan negara China yang menyatakan sikapnya agak tegas menentang keganasan Israel. Yang kedua ialah tentang apa yang disebut sebagai tekanan dan ugutan. Pertama, Duta Besar kita ke Washington telah dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat yang mempersoalkan keputusan kita terhadap permasalahan Arab Israel, khususnya keganasan Israel terhadap Gaza. Dan Duta Besar kita tegas menyatakan pendirian kita. Oleh kerana keengganan kita untuk membantah tindakan Hamas dan menganggap Hamas sebagai pengganas atau teroris, maka saya juga mendapat maklumat dan melalui Kementerian Luar Negeri telah menerima demarche. Demarche ini menjadi tata tindak dari Kedutaan Amerika Syarikat 2 kali. Kali pertama 13 Oktober dan kali kedua 30 Oktober. Meminta sebuah negara mengambil kesempatan tidak meneruskan dengan pendirian, terutama keengganan kita untuk menganggap Hamas itu sebagai badan pengganas. Dan saya telah jawab dalam majlis di stadium baru-baru ini dan saya tegaskan bahawa Malaysia kekal dengan pendirian bebas kita, pertimbangan kemanusiaan kita dan menganggap
pencerobohan itu haram dari segi undang-undang dan kaedah antarabangsa. Politik dan kecelaruan berlaku ini bukan sekitar bulan lalu. Ini sudah berlarutan, berdekade dan sejak 1948. Dan oleh yang demikian, untuk mengenepikan segala keganasan dan pencerobohan, penjajahan Israel ke atas wilayah Arab dan Palestin adalah tidak musabah. Sering kita kaitkan umpamanya perbandingan bila Rusia mengambil tindakan menakluki sebahagian kawasan penduduk Rusia di Ukraine, itu dianggap pencerobohan. Bila Israel selama puluhan tahun menjajah wilayah Palestin, itu dianggap sah dan tidak dibantah oleh negara-negara termasuk Amerika Syarikat. Nelson Mandela dan ANC, African National Congress, itu selama puluhan tahun dianggap oleh negara-negara barat sebagai badan pengganas atau teroris. Yang mereka lakukan adalah tindakan menentang sikap kejam apartheid yang menjajah Afrika Selatan. Yang dilakukan oleh badan-badan termasuk Hamas adalah membantah penjajahan dan keganasan Israel ke atas Palestin, khususnya Gaza. Jadi pandangan kita agak konsisten. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini, Tan Sri Yang Ketua, untuk menggesa seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama untuk melihat ini dari segi kaedah sejarah dan kemanusiaan. Dan janganlah jadikan isu ini sebagai isu yang membedakan sikap kita terhadap apa itu kemerdekaan. Malaysia merdeka menolak penjajahan Inggeris dan kita bersama menentang penjajahan Inggeris. Mengapa kita agak berlembut bila ada penjajahan Israel ke atas Palestin? Sekarang kita semua mendukung perjuangan Mandela di Afrika Selatan. Tidak sebelumnya. Sebelumnya masih ada yang ragu. Tapi sekarang kita yakin tindakan mereka itu kerana keganasan dan penjajahan apartheid kulit putih terhadap orang kulit hitam. Jadi saya ingin menggesa rakan-rakan kerana ada juga suara-suara yang menganggap kita agak pertama terlalu keras, keduanya bertentangan dengan sikap berkecuali Malaysia. Ya, Malaysia mendukung prinsip berkecuali, tapi tidak berkecuali dalam soal kezaliman. Tidak berkecuali bila ribuan anak-anak dibunuh dan dibom. Tidak berkecuali dalam soal keadilan dan kemanusiaan. Oleh itu, saya ingin sekali menggesa rakyat Malaysia. Jangan izinkan isu ini untuk memecah belah dan memperkatik-katikkan. Isu ini betul isu yang sangat dekat dengan umat Islam. Tetapi isu ini adalah isu dekat dengan kemanusiaan. Sebab itu kita lihat umpamanya negara-negara seperti Ireland, Irlandia, Brazil, selain dari Rusia dan China yang mengambil sikap atas prinsip kemanusiaan. Jadi saya harap kita ambil kesempatan ini untuk mendedahkan maklumat kepada rakyat. Sebab itu saya menyokong gesaan Menteri Pendidikan supaya digalakkan pelajar-pelajar, ya bukan dipaksa, digalakkan pelajar-pelajar untuk mengikuti perkembangan yang berlaku. Ya. Tentunya kita ada garis panduan supaya jangan kita seolah-olah menggalakkan sikap keganasan atau kebencian kepada rakan-rakan sesama mereka. Tetapi pencerahan, pahaman tentang apa yang berlaku, apa arti kezaliman, apa arti penindasan, apa arti yang diungkapkan dispossession. Sebab itu saya di mana-mana saya sebut, termasuk di Singapura semalam, bila ditanya depan dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong tentang sikap kita, saya kata sikap kita konsisten bahawa
penjajahan, penaklukan, keganasan itu ada sejarahnya, ada historical antecedents, dan ini adalah politics of dispossession. Tanah dirampas, rumah diroboh, nyawa diragut, maruah cuba dicemarkan. Terima kasih. Baik, saya jemput Pulai. Terima kasih jawapan daripada Perdana Menteri, dan saya Pulai mengucapkan tahniah atas usaha yang telah dibuat oleh Perdana Menteri membuat lawatan ke negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Turki dan juga Mesir. Jadi soalan saya, apakah ada lagi usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri untuk menyatukan sokongan-sokongan ini, terutamanya daripada negara-negara belah Europe, di mana di sebelah sana seperti Spanyol dan juga Ireland juga memberikan sokongan, juga di sebelah Afrika yang juga memberi sokongan kepada rakyat Palestin. Dan juga dalam kita di dalam negara ni, ya, ada yang sinis terhadap apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri, yang menganggap seolah-olah apa yang dilakukan ini sebagai satu lucuan saja, satu yang nak menampilkan diri saja. So, apa minta pandangan Perdana Menteri? Sila Perdana Menteri. Yang Ketua, saya menegaskan pendirian saya bahawa isu ini isu yang telah meragut banyak nyawa dan anak-anak, dan itu bagi rakan-rakan yang mengikuti perkembangan sangat menyayat hati, dan oleh demikian saya tidak mahu untuk terlibat dalam wacana yang sia-sia. Saya ikuti beberapa perkembangan, sebab itu saya sebut tadi, tak usahlah dipolitikkan. Masing-masing ada pendirian, mungkin sedikit perbezaan kecil tentang cara tindakan, tetapi jangan anggap ini isu yang boleh kita permainkan untuk dapat kepentingan politik. Seperti mana yang pernah disebut dalam leluhur bangsa Melayu, jangan kita mahu bina mahligai atas pusara. Orang derita, yang banyak terkorban, jangan kita mahu gunakan ini sebagai mahligai politik atas pusara rakyat. Pendirian kita sedaya upaya menyampaikan, dan hampir setiap hari hubungan dengan negara Islam terutamanya, dengan negara yang sealiran, untuk memberikan pandangan mereka. Dan kalau diizinkan sedikit saja, kerana saya diminta untuk menyampaikan juga supaya dapat diikuti di peringkat antarabangsa dan yang betul izin saya beberapa minit untuk baca dalam bahasa Inggeris. Silakan. Dengan izin. In this hour, I must urgently cast a spotlight on the dire escalating humanitarian catastrophe that grips the Gaza Strip. Unless we are made of wood or our hearts are cast in stone, it is impossible not to be moved, shocked, and repulsed by the spectacle of killing and mayhem being perpetrated even as we gathered here in this august house. The chilling statistics bears testimony to a tragedy of epic proportions. As of the latest report from authorities in Gaza, 8,805 Palestinians have been killed and nearly 20,000 injured. Of this number killed, 3,600 are children. Entire neighborhoods have been reduced to rubble and hundreds of thousands of homes and businesses destroyed. There's nothing, if not a grim and shocking testament to this relentless, indiscriminate onslaught of Israeli aggression, cruelty, and humanity. This is not a Palestinian-Israeli war. It is not war at all, but outright massacre of a helpless people in Gaza, who have been for the last 6 decades incarcerated in the largest open-air prison in the world.
It is deliberate, calculated, and cold-blooded attempt to decimate the Palestinian people. For those who continue to think or suggest that the atrocities committed against the Palestinians affect Muslims alone, let it be reminded that the world's most ancient Christian community resides in Palestine, totaling 47,000, based on a census conducted in 2017. Palestinian Christians too have been driven out from their historic cities in large numbers, and the underlying cause is the illegal Israeli occupation and apartheid policies. In this sordid history of ongoing saga of cruelty, oppression, and genocide, Palestine's Muslims and Christian communities alike are the helpless victims. The Western media rarely present the faces of Palestinian Christians, or if mentioned, tend to convey the image of them as mere bystanders in Palestine. This is utterly wrong because Palestinian Christians have been victimized just as much as their Muslim brothers and sisters. The point I want to make here is that there are strong social, cultural, and spiritual connection with the Muslim and Christian communities, which confer on the Palestinians their unique collective identity. Nevertheless, the Zionist government of Israel is hell-bent on presenting a binary conception of the crisis, capitalizing on the notion of a besieged Jewish state being encircled by an overwhelming and menacing population of Muslims in the region, and therefore facing imminent existential threat. Let us be clear. The Zionist state of Israel is an occupying force, and as such, it carries responsibilities under international law. There are no two ways about it. We condemn terrorism in all its forms, and we categorically condemn the actions of killing innocent lives and taking women and children as hostages. By the same token, we unequivocally condemn the bombing of civilians, of homes, of hospitals, and the consequential massacre of innocent lives, children, women, and men that's being carried out day and night by the Israeli forces. These criminal acts are in clear violation of the norms of international law. The action taken by Israel, cutting off food, water, humanitarian aid, electricity, are violations of international law. Honorable members, the situation in Palestine is an agonizing reminder that the fight for justice knows no borders, and we must stand united in solidarity with oppressed people. As I stated at the UN General Assembly, the credibility of the international system itself is at stake, and we must voice our opinion and encourage others to do so in order to preserve that system which seeks to uphold peace in the world. It is a fool's errand to think that Malaysia is unaffected by what is happening in the world. We are a trading nation and actively engaged in the regional, international, commercial, and economic activities, proactively reaching out for FDIs to drive our economic advancement. So we are deeply and profoundly tied to whatever happens everywhere in the world. We have embarked on a difficult task, long ignored. But let me be clear that we remain a fiercely independent nation and will continue to express our right and our position on the issue of justice and freedom without fear or favor.
Baik, saya jemput Macang. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, terima kasih Muhammad Tambun. Cuma tadi saya semak leksikon diplomatik berkenaan dengan démarche. Démarche ini bermaksud formal diplomatic representation of government's position. Ya, ini bukanlah satu ugutan sebenarnya, tapi Amerika Syarikat ingin mengetahui posisi kita. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana teguh istiqamah mempertahankan Hamas dan juga pendirian negara kita saban tahun berkenaan Palestin. Cuba saya nak tanya lagi Yang Amat Berhormat Tambun, apakah ada lagi ugutan-ugutan daripada negara-negara lain? Dan kalau ada, apakah kerajaan bercadang untuk memanggil duta-duta mereka ke Wisma Putra? Dan apakah Tambun bercadang untuk boikot sidang APEC pada bulan hadapan untuk menyatakan solidariti kepada kaum yang terkesan di Palestin? Dan satu lagi Yang Berhormat Tambun, semalam saya lihat poster daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Dikatakan DONS dalam Minggu Solidariti Palestin ini dikatakan jangan hanya menonjolkan perspektif satu pihak. Walaupun tujuan adalah untuk menunjukkan solidariti kepada Palestin, cuba untuk memberikan gambaran yang berimbang tentang situasi. Apa maksud ini sebenarnya? Adakah kita perlu tunjulkan perspektif Israel dalam konflik ini atau bagaimana? Silakan Yang Mahu Tambun. Terima kasih. Pertama saya nak jelas, nak betulkan sedikit ya. Démarche itu bukan neutral stance. Bila satu negara luar bagi démarche, maknanya ada dia concern dia. Apa yang kita tata tindak. Belum protes, tetapi concern. Bukan sekali, 3 kali. Sekali kepada Duta Besar, 2 kali pada 13 dan 30 Oktober. Sebab itu kita anggap ini sebagai suatu peringatan, tapi jawapan kita tegas. Terutama dalam hubungan dengan Hamas. Kedua, seperti yang saya singgung sebentar tadi, dalam kunjungan kita dalam beberapa pertemuan dengan negara asing disampaikan maklumat ini, dan kita berjawab secara tegas. Dan sekiranya kalau disampaikan langsung pada kita, sebab itu saya pilih untuk jawab secara langsung supaya dengan negara yang berkenaan, termasuk mukhabarat atau intelligence atau perisikan mereka, faham pendirian kita dan kita tidak bertolak ansur. Keduanya tentang APEC, kita sekarang teliti. APEC ini Badan Ekonomi Asia Pasifik. Jadi kita sekarang hubungi negara-negara ASEAN dan negara China tentang kedudukan mereka, dan kita akan ambil keputusan selaras dengan pendirian rakan-rakan dan juga Asia. Saya buka lagi satu soalan kalau ada. Baik. Kalau tidak ada, saya jemput Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman bin Ku Ismail Kubang Pasu. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kubang Pasu minta Perdana Menteri menyatakan pertama, apakah strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memitigasi nilai ekspor yang menurun sebanyak 84% bagi tempoh Januari-September 2023 berbanding dengan tempoh yang sama bagi tahun 2022. Tren menurun ini didapati bermula pada Jun 2023 dijangka akan berterusan sehingga akhir tahun 2023. Dan apakah jumlah pelaburan dan jenis-jenis sektor industri yang akan dilaksanakan oleh pelabur-pelabur secara terperinci dari Amerika Syarikat, United Arab Emirates dan Arab Saudi, iaitu hasil lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negara-negara berkenaan baru-baru ini. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Puan Pasu, memang diakui suasana ekonomi memang mencabar, belum sampai ke tahap gawat ataupun yang disebut oleh Yang Berhormat Temerloh semalam merudu, yang telah diulas oleh Menteri Ekonomi dan juga Menteri MITI. Melihat kepada kedudukan ekonomi, kita lihat kepada keseluruhannya. Ya, soal penurunan atau penyusutan nilai ringgit, soal pengurangan atau penurunan prestasi perdagangan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, penurunan inflasi, penurunan kadar pengangguran,
dan penambahan pelaburan. Jadi kalau dilihat dalam konteks itu, kita masih bertahan walaupun saya setuju dengan Kubang Pasu bahawa mesti ada langkah-langkah susulan diambil. Bagi mitigasi tren penurunan nilai ekspor, Matrid di bawah MITI merangka beberapa langkah, ya, termasuk meningkatkan ekspor juga kepada negara-negara baru, termasuk isu minyak sawit, E&E, elektrik dan elektronik, produk otomotif dan lain-lain. Kemudian melalui 46 pejabat luar negara ditingkatkan, termasuk melalui pameran perdagangan seperti OGA, Oil and Gas Asia, MIHAS, Defence Services Asia, International Green Tech dan Eco Products Exhibition. Kemudian destinasi ekspor juga diperluaskan ke pasaran yang bukan tradisional, Asia Tengah, Latin Amerika, yang melihatkan peningkatan, umpamanya ekspor ke pasaran Asia Tengah dan Latin Amerika pada tahun ini meningkat 24.7% di Asia Tengah dan 2.3% di Latin Amerika. Melalui kerjasama kita dengan Arab Saudi khususnya dan UAE, dipersetujui supaya kedua-dua negara termasuk Mesir dijadikan hub untuk kita meningkatkan ekspor ke negara-negara di Afrika. Kemudian program pembangunan pengekspor juga ditingkatkan. Saya akan berikan secara betul seluruh detail kerana mengambil sedikit masa. Kemudian agenda ekspor e-dagang yang rentas sempadan, Matrid Digital Trade Platform. Kemudian yang saya anggap penting, Yang Berhormat dan Tan Sri, ialah kecepatan kelulusan yang kadang-kadang memang mengambil sedikit waktu, dan saya telah minta supaya Menteri MITI menjadi penyelaras utama dalam memastikan semua kelulusan di peringkat persekutuan, dan saya telah sampaikan kepada semua Menteri Besar, Premier dan Ketua Menteri untuk juga bekerjasama menyegerakan kelulusan. Kerana dari feedback yang kita dapat, ya, dari Amazon, Google, Geely, Rongsheng, termasuk Elon Musk, semua dipersetujui kelayakan, insentif, tenaga profesional, tetapi teguran mereka ialah kadang-kadang tahap proses kelulusan itu agak lebih perlahan ketimbang beberapa negara termasuk Vietnam. Kemudian kita sediakan dana ekspor perkhidmatan, geran bayaran balik untuk meningkatkan ekspor perkhidmatan yang dapat tinggi. Baik, lawatan kerja ke New York yang kita tumpu pada beberapa syarikat besar, ya, yang umpamanya peranti perubatan, sektor E&E dan sektor jentera dan peralatan, 4.7 bilion ringgit. Dua projek E&E dan sektor jentera dan peralatan berpotensi nilai 2.74 bilion dijangka siap menjelang akhir 2024. Projek peranti perubatan 2 bilion ringgit bermula dan berterusan sehingga 2031. Ke UAE ini lebih berhasil kerana komitmen Sheikh Mohammed bin Zayed secara langsung. Sehingga hari ini sudah 2 rombongan daripada UAE ke Malaysia untuk ambil tindakan susulan. Ini agak lebih paling pantas. Ini termasuk tenaga boleh baru Mazda dengan jumlah 38.1 bilion ringgit. Ini bukan MOU, ini sudah komitmen, ya. Permulaan projek ini, yang itu satu. Keduanya, soal maintenance, repair and overhaul aero angkasa bagi jet perniagaan berjumlah 710 juta ringgit. Dan syarikat Mazda sudah pun kemari dan meneruskan perbincangan untuk tindakan pelaksanaan. UAE ketika ini adalah pelabur terbesar Malaysia dari Asia Barat. Ya.
Dan pelaburan UAE yang telah dilaksanakan sehingga kini sudah mencecah 1.4 bilion ringgit. Ke Arab Saudi, PIF dan Aramco telah pun bersetuju untuk menambah pelaburan mereka di Pengerang dan sudah memutuskan supaya mesyuarat lembaga mereka akan diadakan di Malaysia. Lembaga Aramco ini melibatkan 3 menteri utama kerajaan Arab Saudi dan juga penlibatan Public Investment Fund dengan khazanah yang dimulakan. Aramco bercadang untuk datang ke sini 2 minggu daripada tempoh lawatan saya ke Arab Saudi, maknanya dalam minggu depan untuk bermesyuarat dengan Petronas. Jadi saya nak jelaskan ini bukan MOU seperti yang dibimbangkan oleh beberapa ahli Muhammad, kerana tindakan susulan telah bermula seperti mana projek Jili di Tanjung Malim. Dia datang untuk melaksanakan, bukan lagi MOU. MOU itu ditandatangani awal, tetapi pelaksanaan dan mereka dah datang sendiri dan saya bersama Menteri Besar dan Menteri MITI telah pun ada di Tanjung Malim pada ketika itu. Saya ingat itu. Terima kasih. Sila Kubang Pasu. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Satu jawapan yang cukup komprehensif. Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan asal saya ada 2 tajuk, pelaburan dan perdagangan. Jadi soalan tambahan juga ada 2 tajuk, Tan Sri Speaker. Pertamanya mengenai pelaburan, apakah langkah yang akan diambil oleh kerajaan bagi memperbetulkan persepsi pemikiran sesetengah pihak termasuk ahli-ahli parlimen blok kerajaan sendiri yang bersoalkan keabsahan nilai pelaburan asing FDI yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri MITI. Umpamanya mengenai jangkaan FDI dari Jepun bernilai RM143 bilion yang diumumkan baru-baru ini. Seterusnya mengenai perdagangan, apakah perancangan jangka pendek dan jangka panjang kerajaan bagi menjamin kepentingan usahawan dan syarikat Bumi Putera serta GLC, ekoran ratifikasi perjanjian komprehensif progresif perkongsian Trans-Pasifik ataupun CPTPP baru-baru tahun sudah. Seterusnya, adakah kejatuhan ekspor dan surplus trade balance memberi kesan kepada nilai ringgit, kejatuhan nilai ringgit akhir-akhir ini? Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Perdana Menteri. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. 3 soalan. Yang pertama soal pengumuman, dia bedakan di antara memorandum persefahaman yang ditandatangani dengan projek yang diluluskan dan tindakan diambil. Jadi dia 3 memorandum persefahaman. Jadi kadang-kadang angka itu kita sebut memorandum persefahaman. Tapi saya setuju memorandum persefahaman itu tidak semestinya dan keseluruhannya dilaksanakan. Jadi itu yang pertama. Dan kalau dia serius, ada kelulusan. Jadi ada kelulusan. Dan ketiganya tindakan. Yang saya sebut umpamanya 10 bilion yang di Tanjung Malim itu adalah tindakan. Memorandum telah sign, kelulusan telah dibuat dan tindakan telah diambil. Bila saya sebut Mazda yang projek 10 bilion itu sudah ditandatangani dan kelulusan telah dibuat dan mereka sudah datang untuk program pelaksanaan. Tetapi ada projek-projek yang diumumkan, saya setuju dengan Kubang Pasu bahawa yang belum ada mendapat kelulusan. Jadi angka-angka itu kadang-kadang berubah ikut bulan, mengikut kelulusan dan akan diumumkan oleh MITI. Tentang Bumi Putera, kita tegas walaupun ada CPTPP, tapi ia tidak mengganggu sebab seperti mana disebut dalam Belanjawan Madani baru-baru ini, program Bumi Putera itu terus diberi peningkatan. Cuma pendekatannya agak berbeza. Daripada umpamanya memilih beberapa syarikat, kita telah memberikan ruang supaya diperluaskan peluang tersebut. Nilai ringgit memang mengalami penyusutan dan ini melibatkan seluruh negara, bukan saja negara-negara, bukan saja Malaysia. Yang paling parah seperti kita sebut, yen makan renminbi, dan sebab itu penyelesaiannya itu melalui de-dollarization.
Umpamanya setiap kali ada gesaan pandangan akan naik kadar faedah oleh Fed, terus memberi kesan. Kalau dan trend seperti saya dah sebut di sini bulan lalu di Amerika 5.5% dan kita masih kekal OPR dan tidak meningkat. Ada pandangan-pandangan ahli ekonomi untuk memperkuat nilai ringgit, kita naikkan OPR. Tapi kita kena beri pandangan nak naik OPR itu apa alasannya? Kerana inflasi kita turun. Kerana pengangguran kita turun. Kerana tidak dapat tarik pelaburan meningkat. Jadi sebab itu dan apakah kesannya? Kesannya mungkin kepada peniaga-peniaga kecil. Jadi kita hanya naik bila keadaan ekonomi menuntut sedemikian. Jadi sekarang ini tidak ada keperluan itu dan maknanya kesan kepada ringgit. Walaupun ringgit itu tidak sepenuhnya menurun, dia naik sedikit semalam, hari ini belum tahu. Jadi dan kesan daripada tindakan Fed Amerika. Sebab itu saya kata penyelesaian jangka pertengahan dan panjang adalah de-dollarization, mengurangkan ketergantungan kepada dolar dalam perdagangan. Apakah ini mudah? Tidak. Tetapi apakah ia tidak mungkin? Tidak juga. Sebab dengan negara China, perdagangan kita yang tinggi, hampir 1 trilion, 25%, maknanya puluhan bilion ringgit itu dalam ringgit dan RMB. Dengan Indonesia 18%, dengan Thailand sekitar begitu, 18-20. Jadi baru 3 negara. Kita sudah bincang juga dengan negara Arab untuk memulakan yang saya katakan de-dollarization. Tapi baru kita berjaya besar hanya dengan 3 negara. Sebagai jangka panjang untuk mempertahankan ringgit. Siapa yang besar? Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Tambun. Saya memuji langkah kerajaan bila kita beralih daripada destinasi ekspor tradisional kepada ruang atau eksplorasi yang baru. Cumanya Tan Sri Ketua Yang Berhormat Tambun, bila kita nak meneroka pasaran ekspor baru, persoalannya adakah syarikat milik Malaysia mempunyai kemampuan untuk menanggung risiko? Saya nak cadangkan kepada Yang Berhormat Tambun supaya pihak JLC harus mengetuai eksplorasi yang baru ini. Dah apabila mereka sudah berjaya, kemudiannya serahkan kepada syarikat milik Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tahu RCEP dan CPTP berkuat kuasa Mac bagi RCEP, CPTP November 2022. Cumanya persoalannya Yang Berhormat Tambun, kadar penyertaan kefahaman mereka, syarikat-syarikat atau komuniti perniagaan terhadap RCEP dan CPTP ini agak rendah. Saya ambil contoh statistik yang dikemukakan di Dewan Mulia ini. Pada September 2023, nilai Center of Origin, Certificate of Origin hanya berada pada kadar 1.2 bilion untuk RCEP dan CPTP hanya pada CPTP pada kadar 1.29 bilion dan RCEP hanya pada kadar tak sampai 700 juta. Jadi bagaimana Yang Berhormat Tambun melihat bagaimana literasi perdagangan bebas ini yang sepatutnya kita murnikan, fahamkan kepada komuniti perniagaan yang akhirnya akan meningkatkan nilai ekspor sekiranya mereka tahu ada nikmat faedah akses kepada pasaran terbuka ini menguntungkan Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih. Payah besar ni dia arif, dia di Kementerian Kewangan agak lama, jadi dia arif dengan hal yang terperinci begitu. Soal destinasi baru ni, kalau setakat yang diusahakan, terutama dengan seperti yang saya sebut Latin America, itu kejayaannya agak membanggakan. Di Afrika potensinya ada, tapi sekarang ni kita terbatas ke beberapa negara. Jadi sebab itulah jalan keluar kita gunakan hub negara-negara yang lebih familiar dengan suasana di situ. Maka melalui umpamanya Kairah atau Riyadh ataupun Abu Dhabi dan Dubai. Itu strategi kita untuk mempermudahkan kerana syarikat-syarikat yang ada di Timur Tengah itu
banyak yang biasa dan kenal dan arif tentang perjalanan perniagaan di situ, dan saya cadangkan supaya kita dapat tingkatkan kerjasama di situ, dan nampak beberapa syarikat termasuk syarikat perdagangan komoditi yang TPM2 lebih arif untuk menggunakan jalur di Timur Tengah. Tentang literasi perniagaan dan pasaran itu betul. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada kajian soal bursa saham London. Tahap literasi rakyat di sana itu sangat rendah. Itu literasi keuangan dan instrumen keuangan termasuk bursa. Jadi mungkin dengan pandangan Pai Besar, kita mungkin adakan satu sesi mungkin di bawah MITI atau Menteri Ekonomi untuk memanggil syarikat-syarikat ini dan menjelaskan apa dampaknya dan bagaimana jalan keluar, terutama mempertahankan kepentingan Bumiputera dan kepentingan syarikat-syarikat tempatan. Terima kasih. Saya jemput Pasir Mas. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Saya mengamati jawapan Yang Muhammad Tambun berkenaan dengan ringgit dan OPR, dan ternyata kenyataan Yang Muhammad Tambun konsisten di dalam di luar Dewan bahawa di antara cara untuk menaikkan ringgit ialah dengan kita menaikkan OPR, tapi realitinya tidak semestinya begitu. Saya ambil contoh, di Argentina interest rate-nya ialah 111.93%, tetapi mata wang mereka semakin merudum. Di Turki interest rate mereka ialah 35%, mata wang mereka juga semakin merudum. Berbeza dengan Switzerland dan juga Denmark, interest rate mereka sangat rendah, mata wang mereka semakin mengukuh. Jadi saya fikir pada pandangan Yang Muhammad, adakah di sana terdapat lagi cara-cara yang lebih berkesan untuk menaikkan nilai mata wang ringgit yang disebut tadi ialah de-dollarization. Tapi adakah kerajaan berpandangan syarikat Malaysia perlu untuk menukar perolehan mereka dari mata wang asing pada ringgit sekurang-kurangnya 70% hingga 80% pegangan semasa untuk menaikkan ringgit? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pasir Mas. Memang benar, kenaikan faedah itu bukan ada satu-satu jalannya. Betul. Umpamanya, saya sebelum jumpa Presiden Tayyip Erdogan, ketemu juga teman lama saya, Mehmet Şimşek, Menteri Keuangan Turki. Kerana inflasi dia sudah 40%. Ya. Seperti juga Argentina. Jadi, untuk naikkan OPR itu ataupun kadar faedah itu salah satu berjalan, dan ada juga kesan yang agak sedikit positif, tetapi keadaan lira itu terkesan. Cuma keistimewaan Turki itu kerana kehadiran pelancong itu terlalu tinggi. Jadi dana asing masuk melalui pelancongan itu sangat tinggi, di antara paling tinggi di dunia. Jadi itu dapat mengekang sedikit tekanan. Sebab itu saya kata macam di Malaysia inflasinya rendah. Jadi yang penganggurannya rendah, ya, ataupun masih berkurangan. Jadi sebab itu tak boleh banding dengan Argentina. Argentina itu inflasinya tinggi, ya. Dia 30-40% biasa. Jadi kita inflasi itu 2 dan kurang dari 2%. Keseluruhannya, walaupun dalam beberapa item makanan sehingga 3-4%, tapi masih relatif sangat rendah. Sebab itu saya lihat apa lagi, pelaburan bertambah, ya. Jadi yang pertumbuhan masih kekal. Jadi yang nampak ada kelemahan itu ialah semata-mata OPR. Sebab itu kalau lihat umpamanya Singapura, Indonesia, Thailand itu semua dari segi kadar faedah relatif lebih tinggi. Tapi saya tidak bersedia untuk memberi anjuran kenaikan semata-mata kerana kesusutan nilai ringgit, kerana dari segi inflasi masih rendah, dan saya bimbangkan kesan kepada syarikat-syarikat kecil, melainkan kita terpaksa. Tapi perbandingan dengan Turki dengan Argentina itu kurang tepat, kerana Turki itu menghadapi soal kadar inflasi yang terlalu tinggi, ya, dan di antara lain kerana import minyak yang besar dan menekan negara kerana harga minyak yang melambung naik. Tan Sri, Ya. satu lagi. Dah, kita dah habis 3 soalan. Tak satu lagi. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Silakan, Syed Sah. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan.
Baik. Saya jemput Datuk Haji Syamsul Kaha bin Muhammad Deli Jempol. Terima kasih Tuan Tan Sri Yang Dipertua. Soalan nombor 1. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Tuan Yang Dipertua, bagi mendepani pembangunan dan keperluan tenaga kerja berkemahiran dan berkepakaran melibatkan 21 industri tumpuan dalam Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIP 2030, pihak kementerian bersedia melahirkan graduan-graduan berkualiti yang mampu menyumbang dalam sektor-sektor tumpuan dengan melaksanakan pemetaan jumlah keperluan tenaga kerja dalam bidang-bidang kritikal. Usaha ini melibatkan jumlah graduan yang dilatih di Institut Pengajian Tinggi dan ini akan memastikan jumlah keperluan tenaga kerja di industri adalah mencukupi. Kementerian juga mempunyai kerjasama yang erat dan sesi libat urus yang berterusan dengan pihak industri untuk mendapatkan input, maklum balas dan pandangan dalam menambah baik dan memperkasa kurikulum program-program pendidikan tinggi, pendidikan IPT agar kekal relevan dan memenuhi keperluan industri. Antara contoh kerjasama bersama industri adalah dengan syarikat seperti Microsoft, Digital National Berhad, Ericsson dan Technology Depository Agency bagi memastikan para pelajar dilengkapkan dengan ilmu dan kemahiran yang diperlukan oleh industri dan sedang digunakan dalam dunia sebenar. Ini akan memberikan para pelajar pendedahan awal kepada keperluan kemahiran masa hadapan selain meningkatkan kebolehpasaran serta peluang pekerjaan. Untuk makluman, daripada 4 plan tindakan dan 3 pemacu perubahan dalam NIP 2030, KPT terlibat secara langsung dalam 2 plan tindakan dan 3 pemacu perubahan dalam NIP 2030 melalui inisiatif ini. Pertama, Plan Tindakan 1.4.1 assign specific topics and key performance indicators KPI to universities for industrial link research and development. Pada masa ini, KPT sedang menjalankan beberapa inisiatif penting dalam usaha memenuhi keperluan industri dan memastikan bahawa hasil untuk memenuhi keperluan industri dan memastikan bahawa hasil penyelidikan dan inovasi yang dihasilkan oleh pusat kecemerlangan COE di IPT dapat dimanfaatkan sepenuhnya selari dengan keperluan dan matlamat industri dalam NIP 2030. Salah satu inisiatif yang utama ialah pemantapan COE di Institut Pengajian Tinggi IPT yang memfokuskan kepada bidang tujaan tertentu. Kedua, Plan Tindakan 2.32 Develop Generative and Industrial AI Artificial Intelligence Solution Leaders and System Integrators bagi memperhebat penerokaan bidang AI, rentas disiplin ilmu, penubuhan pusat pengajian kecerdasan buatan pertama negara iaitu Fakulti Kecerdasan Buatan AI di Universiti Teknologi Malaysia dengan peruntukan awal 20 juta ringgit Malaysia sebagaimana ucapan belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan pada 13 Oktober 2023. Ketiga, pemacu perubahan E2.1 Leverage My Next and My Future Jobs for Strategic Workforce Planning to address long-term demand supply requirement. KPT akan memanfaatkan platform My Next and My Future Jobs bagi memastikan graduan yang masih belum bekerja dipadankan dengan pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan akademik mereka. Keempat, pemaju perubahan E2.4 Expand Pivot Programs for High Skill Jobs in Critical Sectors. KPT sedang melaksanakan pendekatan strategik secara konsolidasi bersama Badan Koordinasi TVET Kerajaan Industri atau Government Industry TVET Coordination Body GITC. GITC dipengerusikan oleh Tan Sri So Tian Lai yang merupakan Presiden Federation of Malaysian Manufacturers FMM dan dianggotai oleh 12 wakil persatuan industri serta seorang wakil kerajaan dari KPT.
KPT akan melancarkan JITC pada Disember 2023 dan melalui pelbagai inisiatif bagi tempoh jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang akan dilaksanakan bermula pada tahun 2024 hingga 2028. Dan yang kelima, pemacu perubahan E2.5, raise profile of high-tech manufacturing career to attract interest in STEM subjects. Terdapat pelbagai program yang dilaksanakan oleh KPT bagi menggalakkan pembudayaan STEM di IPT seperti plan pembangunan inisiatif pengukuhan kelestarian STEM di politeknik dan college community dan penubuhan beberapa pusat STEM di IPT seperti Pusat STEM Universiti Melaya, Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu, Pusat Kajian Pembudayaan STEM Universiti Kebangsaan Malaysia dan Center for STEM Studies di Universiti Utara Malaysia. Selain itu, KPT juga bekerjasama dengan Pusat STEM Universiti Melaya bagi memperkenalkan program MyStep Ambassador dan program STEP Fellowship yang bertujuan untuk meningkatkan kebolehpasaran mahasiswa dengan program-program penguasaan teknologi dan kemahiran dalam era revolusi 4.0. Sekian, terima kasih. Saya jemput. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas penerangan juga inisiatif-inisiatif yang diambil oleh pihak kementerian bagi mencapai dan juga memenuhi keperluan INMP 2030 dengan berfokus ataupun penumpuan kepada 21 industri. Dan yang betul soalan saya, dalam dokumen Plan NIP 2030 dinyatakan kadar pengambilan pelajar dalam bidang TVET telah berkurang sebanyak 11.6% bagi tahun 2018 dan juga 2020 dan juga jumlah pengambil pelajar sekolah menengah dalam bidang STEM, sains, teknologi, engineering dan juga matematik telah menurun sebanyak 5.5% antara tahun 2018 dan juga 2020. Soalan saya, bagaimana kerajaan berusaha untuk menarik minat anak-anak muda sekarang, iaitu generasi Z yang lahir antara tahun 1997 dan juga 2012 dalam bidang STEM dan juga TVET. Kerana pada hari ini kita dapati mereka lebih meminat menjadi content creator dengan izin untuk platform YouTube dan juga TikTok atau mereka tidak sambung belajar, tidak menyambung pelajaran dan bekerja dalam bidang gig ekonomi. Sedangkan generasi inilah yang akan menjadi tenaga kerja mahir bagi mencapai aspirasi NIMP 2030 dalam masa 7 tahun dari sekarang. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Jempol. Saya ingin nyatakan bahawa program Tibet di bawah KPT sebenarnya menunjukkan kemasukan yang konsisten dan berada pada tahap tertinggi sejak 3 tahun terkini. Terdapat peningkatan bilangan enrolment pelajar peringkat diploma bagi projek TVET di bawah KPT berbanding kementerian dan agensi lain, iaitu 52.7% pada tahun 20 atau 85,535 pelajar pada tahun 2022 berbanding tahun 2022 iaitu 45.3% atau 58,424 pelajar pada tahun 2021. Berkenaan dengan STEM, ada Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa bekerjasama dengan kementerian lain khususnya Pendidikan Malaysia bagi memperkasa pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Ketika ini, KPT bekerjasama dengan KPM yang sedang menyediakan memorandum jemaah menteri berkaitan hala 7 pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik bagi meningkatkan minat murid dalam bidang STEM. Sekian, terima kasih. Sila Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Selaras dengan Pelan Induk Pendestrian Baru 2030 NIMP, adakah kerajaan menetapkan sasaran untuk mengurang peratus pekerja asing setiap tahun selari dengan matlamat kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kita terhadap tenaga-tenaga buruh asing dalam sektor pekerjaan di negara ini, dan sebaliknya kita nak memperkasakan tenaga-tenaga
pekerja mahir daripada anak-anak tempatan. Terima kasih, Tan Sri. Ya, silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bagai Serai. Terima kasih Tan Sri. Rasanya soalan Yang Berhormat ini agak tidak seperti soalan asal yang dikemukakan. Maka untuk itu, kerananya soal tenaga kerja ini adalah soal KSM, bukan KPT. Walau bagaimanapun saya akan mengambil maklum tentang apa yang telah ditanya tadi dan kita akan cuba untuk jawab secara bertulis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Syahari Karnain bin Abdul Kadir Setiu. Terima kasih Tan Sri Ketua Syahari Zulkarnain. Betulkan balik. Soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri. Kementerian Sumber Manusia melalui Talent Corp telah melaksanakan beberapa inisiatif khusus untuk mengekalkan tenaga kerja wanita dalam organisasi dan pada masa yang sama memastikan bahawa ekosistem pekerjaan turut menyokong penglibatan mereka dalam sektor pekerjaan dengan lebih berkesan. Program Kembali dalam Berkerjaya dengan izin Career Comeback Program adalah inisiatif yang dilaksanakan sejak tahun 2015 untuk menggalakkan wanita profesional yang telah keluar dari alam pekerjaan kembali berkerjaya. Program ini dilaksanakan dengan kolaborasi rakan strategik industri bertujuan untuk membina kembali keyakinan diri, meningkatkan kemahiran dan kebolehpasaran. Sehingga September 2023, seramai 3,255 wanita telah mengikuti bengkel dan seminar dengan izin Career Comeback Program melibatkan 335 syarikat yang telah memberi komitmen dalam penawaran kerja kepada wanita yang ingin kembali bekerja. Kementerian Sumber Manusia turut mengetengahkan inisiatif untuk menarik dan mengekalkan tenaga kerja muda berpendidikan dengan menggalakkan para majikan melaksanakan dengan izin work-life practices ke arah keseimbangan yang lebih baik antara integrasi kerja dan kehidupan serta menyediakan persekitaran kerja yang mesra keluarga. Mulai tahun 2015 sehingga September 2023, sebanyak 1,109 buah syarikat telah melaksanakan dengan izin work-life practices. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, mulai 1 Januari 2023, peruntukan aturan kerja fleksibel di bawah Seksyen 60P dan 60Q Akta Kerja 1955 pindaan pada tahun 2022 telah berkuat kuasa. Melalui peruntukan ini, pekerja di sektor swasta boleh memohon aturan kerja fleksibel dari segi jam bekerja, hari bekerja dan tempat bekerja. Pengujudan session ini secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai golongan wanita untuk bekerja, terutamanya mereka yang mempunyai komitmen keluarga. Tuan Yang Dipertua, selain itu, Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso aktif menjalankan program-program penempatan pekerjaan bagi menarik golongan wanita dalam pasaran buruh aktif yang melibatkan profiling, penempatan pekerjaan, latihan kemahiran serta kebolehpasaran My Future Jobs. Berdasarkan statistik Perkeso, dari tempoh Januari hingga 26 Oktober 2023 tahun ini, sebanyak 39 program khusus untuk golongan orang wanita telah diadakan dan daripada jumlah tersebut peserta seramai 1,325 berjaya mendapat pekerjaan, manakala seramai 526 peserta layak untuk peringkat temuduga kedua. Di samping itu, kementerian ini turut melaksanakan program-program yang bersasar kepada golongan wanita seperti Karnival Kerjaya My Future Jobs sempena Hari Wanita 2023, Karnival Kerjaya Wanita, program temuduga khas, temuduga mini Karnival Wanita, mini Karnival Kerjaya Wanita, temuduga khas golongan sasar wanita, mini Karnival Jom Kerja Khas golongan wanita 2023 dan lain-lain lagi di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat negeri-negeri. Terima kasih. Saya jemput Setiu. Terima kasih Menteri.
antara sebab ataupun punca yang menyebabkan pekerja wanita muda tidak mahu bekerja ini adalah disebabkan bimbang akan keselamatan anak mereka yang ditempatkan di pusat jagaan yang agak berjauhan dengan lokasi mereka bekerja. Jadi soalan saya, sejauh manakah kolaborasi yang telah dibuat oleh kementerian dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi mewajibkan majikan mengusahakan pusat jagaan sama ada di tempat mereka ataupun di lokasi yang berdekatan dengan tempat kerja untuk membolehkan pekerja wanita khususnya dapat memantau perkembangan anak-anak mereka secara lebih dekat dan juga mengambil tindakan segera jika berlaku kes-kes kecemasan yang melibatkan keselamatan anak mereka. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Setiu. Memang banyak usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan dan kita juga boleh melihat bahawa kementerian-kementerian juga mempunyai pusat-pusat jagaan untuk kanak-kanak. Walau bagaimanapun untuk sektor swasta kita masih belum mewajibkan pihak industri untuk mewujudkan pusat-pusat jagaan kanak-kanak ataupun juga untuk orang-orang tua. Walau bagaimanapun melalui Talent Corp beberapa usaha telah pun diambil untuk kita menggalakkan pihak majikan terutamanya daripada industri untuk mewujudkan pusat-pusat jagaan kanak-kanak. Dan inisiatif ini memang mendapat sambutan yang baik daripada pihak industri dan usaha-usaha akan terus dilaksanakan untuk memastikan pada tahun hadapan lebih ramai majikan daripada sektor swasta untuk mewujudkan pusat jagaan kanak-kanak dan juga untuk orang-orang tua. Terima kasih. Saya jemput Farid Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Saya nak mengucapkan tahniah di atas usaha yang dilaksanakan oleh kementerian. Walau bagaimanapun kadar penyertaan tenaga kerja lelaki dengan wanita masih mencatatkan jurang yang sangat besar. Jadi soalan tambahan saya adalah apakah kerajaan ada perancangan untuk memperkenalkan dasar dan juga polisi yang berkait dengan keseimbangan kerja termasuk pengagihan tanggungjawab penjagaan anak secara saksama antara ibu dan bapa yang membolehkan wanita kembali bekerja lebih awal dan menghasilkan pengagihan tanggungjawab keluarga yang lebih seimbang, dan adakah kementerian ada mewujudkan pengkalan data bagi wanita yang terlibat dalam ekonomi informal? Terima kasih. Sila Menteri. Tan Sri, memang Kementerian Sumber Manusia mengambil semua inisiatif untuk memastikan kesaksamaan di antara terutamanya dari segi gender untuk memastikan peluang yang sama rata diberikan kepada wanita. Dan untuk pengkalan data, memang kita dalam inisiatif untuk mewujudkan satu pengkalan data untuk memastikan bahawa semua tindakan-tindakan yang diambil terutamanya oleh pihak majikan swasta direkodkan dan memastikan bahawa wanita tidak menghadapi sebarang diskriminasi terutamanya di tempat kerja. Terima kasih. Tan Sri Speaker, soalan yang pertama tu minta Yang Berhormat Menteri bagi jawapan secara bertulis kepada soalan yang saya ajukan tadi. Saya akan berikan jawapan secara terperinci secara bertulis. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Lee Chien Chung, Petaling Jaya. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Soalan saya, soalan 3. Silakan Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, selaras dengan maklumat kerajaan untuk membangunkan ekosistem kenderaan elektrik atau EV secara menyeluruh, kerajaan menyokong pembangunan teknologi baru termasuk bateri swapping yang akan membantu merancangkan pembangunan industri EV bagi motosikal elektrik. Kerajaan melalui Jabatan Standards Malaysia sedang membangunkan satu standard kebangsaan atau Malaysian Standard untuk bateri swapping yang merangkumi aspek keselamatan dan fungsi alam sekitar serta pengoperasian teknologi bateri swapping bagi memastikan teknologi yang dibangunkan dan diguna pakai adalah selamat, seragam dan berkualiti serta mesra alam di samping menyokong pembangunan industri motosikal
elektrik dalam negara. Pembangunan standard ini telah melibatkan penglibatan aktif pelbagai agensi kerajaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Institut Otomotif, Robotik, IoT Malaysia, MARI, serta pemain industri terutamanya pengeluar motosikal elektrik dan institusi pengajian tinggi. Pembangunan standard ini mengambil kira standard sedia ada yang diguna pakai di peringkat antarabangsa seperti International Organization for Standardization, ISO, International Electrotechnical Commission, IEC, dan United Nations Regulation, UNR. Standard battery swapping ini dijangka akan siap dan diwatakan pada tahun 2024. Selain itu, Nano Malaysia Berhad selaku agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah mengadakan perbincangan dengan Motorcycle and Scooter Assemble and Distributor Association of Malaysia (MASAAM) sebagai usaha untuk menyeragamkan teknologi battery swapping di kalangan pemain industri bagi memastikan bateri yang digunakan sesuai untuk tujuan cross-platform. Perbincangan tersebut turut melibatkan penyertaan pemain industri terutama terkemuka seperti Ray Dewi, More Batteries. Perbincangan tersebut telah mendapat persetujuan daripada pemain-pemain industri untuk membentuk satu konsortium bagi merealisasikan maklumat penyeragaman teknologi battery swapping dan battery storage system (BSS). Kerajaan sentiasa meroka peluang untuk menjalin kerjasama strategik melibatkan penglibatan pemain-pemain industri EV dari mana-mana negara dan aspek berkaitan battery swapping turut tidak dikecualikan. Sebagai makluman, OYICA telah pun memasuki pasaran Malaysia secara rasmi melalui RayDV yang merupakan salah satu entiti di bawah Insun Green Tech. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa kerajaan melalui pasukan petugas EV kebangsaan National EV Task Force dan Jawatan Kuasa Pemandu EV kebangsaan National EV Steering Committee akan terus komited dalam merangka dan melaksanakan program dan inisiatif bagi menggerakkan agenda pembangunan industri EV negara yang mana usaha ini turut merangkumi motosikal elektrik. Justru pandangan dan cadangan semua pemegang taruh termasuk ahli-ahli parlimen amat dialu-alukan. Terima kasih. Saya jemput Paling Jaya. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Namun sekarang kita nampak banyak EV mula dijumpai di atas jalan raya, tapi tak nampak banyak e-motorbike. Persoalan saya adalah, adakah kementerian sedang mempertimbangkan untuk menggalakkan lebih banyak pemain industri motosikal elektrik melalui inisiatif seperti peneraju Global Battery Electric Vehicle yang diberikan kepada Tesla dan lain-lain? Ini adalah kerana kita mengetahui bahawa inisiatif BEV sebelum ini lebih tertumpu kepada kereta elektrik tetapi kurang tumpuan kepada motosikal elektrik. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Petaling Jaya. Bagi mendorong dan meningkatkan lagi penggunaan motosikal elektrik dalam negara, kerajaan di bawah Belanjawan 2023 telah memperkenalkan skim galakan penggunaan motosikal elektrik dengan rebate sehingga RM2,400 untuk pemilikan motosikal. Dan skim ini untuk bertujuan membantu penggunaan motosikal jenis petrol untuk beralih ke motosikal elektrik. Dan saya rasa ini adalah pendekatan kerajaan buat setakat ini supaya menggunakan skim rebate untuk menggalakkan pemilikan dan penggunaan motosikal elektrik. Terima kasih. Sila Kolakrai. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri ialah adakah kerajaan bersedia untuk mengkaji peluang pelaburan dalam sistem pajakan bateri bagi memperkasakan penggunaan motosikal elektrik mampu milik sebagai langkah ke arah penggunaan sumber tenaga alternatif yang boleh mengurangkan jejak karbon dan anjakan ke arah ekonomi lebih maju? Dan bagaimanakah pembangunan teknologi bateri swapping motosikal elektrik boleh menyumbang kepada kerancakan ekonomi negara serta membuka peluang pembekal dalam dan luar negara menjadi perintis kepada peralihan teknologi tersebut? Terima kasih, Tan Sri. Sila Menteri. Terima kasih. Apa yang dicadangkan oleh Kolakrai
disetujui dan juga apa yang telah diambil memang pendekatan kerajaan bukan saja untuk menggalakkan penggunaan motosikal elektrik tetapi juga membina industri tempatan motosikal elektrik dan kenderaan elektrik. Untuk soalan pajakan, sebenarnya skim yang saya sebutkan tadi iaitu RM2,400 rebate juga boleh diguna sebagai bagi setiap bulan RM200 imbuhan supaya untuk sewaan kenderaan motosikal elektrik. So ini memang akan bantu pemilikan dan juga penggunaan secara pajakan. Terima kasih. Baik, saya jemput Datuk Dr. Alias bin Razak Kuala Nerus. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lompat saya kata lompat, salam saya nombor 4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk malam ahli Yang Berhormat, berdasarkan statistik pengurusan kemalangan jalan raya Road Accident Management System RAMS daripada Januari 2019 sehingga 30 September 2023, didapati bahawa kemalangan maut disebabkan oleh keadaan permukaan jalan yang sedang dibaiki adalah sejumlah 8 kes telah direkodkan melibatkan seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 6 kes di jalan persekutuan dan 3 kes di jalan raya ekspres. Untuk makluman ahli yang berhormat, pemantauan prosedur operasi standard SOP kontraktor semasa proses pembaikan jalan raya ditapak laksanakan oleh pihak JKR daerah bersama pihak konsesi jalan persekutuan. Sebelum sesuatu kerja pembaikan jalan dilaksanakan, pihak konsesi akan mengukakan permohonan kelulusan plan pengurusan trafik TMP kepada pihak JKR daerah. Kelulusan akan diberikan kepada permohonan yang lengkap dan mematuhi arahan teknik jalan ATJ 2C/85. Sewaktu proses pembinaan pula, pihak JKR daerah juga akan melaksanakan pemantauan di tapak untuk memastikan semua pelan pengurusan trafik TMP yang dilaksanakan mematuhi kelulusan yang telah dibuat sebelum ini. Bagi kerja-kerja yang melibatkan tempoh kerja sehingga waktu malam, semakan daripada pihak konsesi dan JKR daerah akan dilaksanakan pada waktu petang untuk memastikan pelan pengurusan trafik ditapak dalam keadaan baik dan selamat bagi memastikan penggunaan jalan raya terjamin. Pihak Jabatan Kerja Raya sentiasa komited bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pengguna jalan raya sentiasa terjamin. Terima kasih, Yang Berhormat Tan Sri Yang Bertuah. Kuala Nerus. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah dan Perdana Menteri telah menjawab soalan tadi. Pembaikan jalan khususnya di LPT 1 lah, sering dibuat di hujung minggu, yang mana ini menyebabkan laluan menjadi satu lorong dalam keadaan yang panjang pula tu, dan juga ini menyebabkan juga berlaku kesesakan yang amat panjang kerana penggunaan lebuh raya biasanya berganda berbanding di hari-hari biasa. Oleh itu, adakah kerajaan berhasrat untuk menyamak semula garis panduan SOP pembaikan jalan untuk kemudahan rakyat, namun pada masa yang sama keselamatan rakyat tidak diabaikan? Juga apakah denda yang dikenakan kepada kontraktor-kontraktor yang didapati tidak mematuhi sepenuhnya SOP pembaikan jalan yang telah ditetapkan sehingga boleh menyebabkan kemalangan maut ataupun kehilangan harta benda, kerosakan kereta, kenderaan dan sebagainya? Juga adakah kerajaan bercadang untuk mengenakan denda yang lebih berat atau hukuman yang lebih berat ke atas kecuaian yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang menyebabkan berlaku insiden kemalangan maut agar ianya tidak berulang di masa-masa yang akan datang? Terima kasih. Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Bertuah. Bagi dua soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kuala Nerus, pertamanya soal SOP, bagaimana melaksanakan tugas dan tanggungjawab bagi mematuhi dan kelancaran jalan sewaktu kontraktor melaksanakan kerja-kerja pembaikan.
Dan di sini kita mempunyai beberapa SOP sebenarnya, tidaklah kira waktu sama ada waktu Sabtu ataupun Ahad hujung minggu, tetapi kita sebenarnya melaksanakan sepanjang masa sekiranya kita dapati bahawa keadaan permukaan jalan itu perlu diperbaiki, kecuali arahan yang kita berikan seminggu sebelum perayaan dan seminggu selepas perayaan kita tidak laksanakan kerja-kerja pembaikan. Dan sebab itu kita melancarkan gerakan suatu sebelum perayaan ini kita memastikan jalan-jalan berada dalam keadaan baik. Yang itu kita lakukan sepanjang masa. Dan sedikit saya beri maklumat tambahan kepada Yang Berhormat berkenaan soalan kedua, apakah tindakan yang boleh diambil kepada kontraktor sekiranya tidak melaksanakan mengikut SOP. Kita akan mengeluarkan surat arahan kepada syarikat konsesi agar tindakan betulan dilaksanakan. Itu amaran yang pertama. Kemudian sekiranya tindakan betulan ini tak laksanakan, arahan pemberhentian kerja kita berikan kepada kontraktor dan yang ketiga kita akan membuat pemotongan bayaran sekiranya mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sebab itu saya nyatakan bahawa sebelum ini sebagaimana soalan juga daripada Yang Berhormat bahawa kalau berlakunya kemalangan, proses tuntutan boleh dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan itu agak boleh jawab panjang tapi masa kengkangan masa. Terima kasih. Baik, saya jemput Jelebu. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri memberikan jawapan yang agak detail. Cumanya Tan Sri Yang Ketua, kita kena akui kelemahan pihak kontraktor ni, signage, terutamanya waktu malam. Saya nak tanya tentang hak kepada pengguna Tan Sri. Bila berlaku kemalangan, berlaku kerosakan terutamanya kepada kenderaan dan sebagainya, hasil daripada kesilapan yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang melakukan kerja-kerja pembaikan terutamanya kawasan luar bandar Tan Sri, di pihak mana tuntutan ni yang boleh dibuat oleh pihak pengguna? Laporan banyak kita terima, bila kita tuntut pada JK kata tak boleh. Dia tuntut kepada lembaga lebuh raya, lembaga lebuh raya pun tidak ada clause untuk membayar kerosakan pengguna ini. Jadi boleh pihak kementerian beri penjelasan tentang kerugian pengguna hasil daripada kecuaian yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Terima kasih Tan Sri. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Yang Berhormat Jelebu ni saya rasa dia baru belajar perundangan dari segi jalan raya kerana beliau adalah pengurusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan baru saja meletakkan jawatan dan beri peluang kepada rakan lain. Saya kira beliau merupakan orang yang sangat berjiwa besar apabila lantik sebagai Exco Kanan dan melepaskan jawatan sebagai pengurusi LLM. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Itu bukan soalannya, jawapannya. Tetapi jawapannya, kita mempunyai prosedur yang tertentu yang boleh kita lakukan. Dan baru-baru ini saya membantu juga rakan saya yang membuat tuntutan disebabkan kelemahan kita kerosakan jalan dan beliau dapat tuntutan tersebut. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, masa kemalangan boleh mukakan tuntutan melalui penasihat undang-undang KKR. Kemudian penasihat undang-undang KKR akan menyalurkan tuntutan pihak ketiga kepada syarikat konsesi berdasarkan had penyelenggaraan masing-masing di mana lokasi tersebut berlaku. Dan kita ada siasatan sebenarnya. Kita tidak terus meletakkan kepercayaan kepada mereka yang membuat aduan. Dan pihak ketiga perlu mengukuhkan maklumat lengkap kejadian bersama laporan polis iaitu POL 27. Gambar kejadian, penilaian tuntutan tersebut dan penyelesaian tersebut akan diuruskan sepenuhnya oleh pihak konsesi sama ada konsesi lebuh raya ataupun konsesi jalan-jalan persekutuan dan ini boleh dikemukakan kepada mereka. Dan dalam situasi pihak ketiga pula berpuas hati dengan cadangan penyelesaian, pihak ketiga bolehlah kalau tidak puas hati, bolehlah pula menuntut ke pihak sivil iaitu di mahkamah yang akan kita bersedia untuk tindakan-tindakan tersebut. Jadi inilah prosedur-prosedur, beberapa prosedur yang boleh kita laksanakan untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat kepada rakan-rakan kita semua. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih. Saya difahamkan Titi Wangsa tidak ada dalam Dewan. Untuk itu saya jemput Datuk Wan Saifuruddin bin Wan Jan Tasik Kelugu. Terima kasih Tan Sri, soalan saya nombor 6. Silakan Menteri.
Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Yang bertanya hal babi Melayu Islam, yang jawab pun Melayu Islam. Kementerian Pertanian dan Keterjaman Makanan memandang berat isu pencemaran dalam industri ternakan. Pada masa kini terdapat 64 buah ladang babi yang masih beroperasi di Kampung Selamat berbanding 73 buah ladang babi pada tahun 2021 dan 66 buah ladang pada 2022. Ladang ni 3 km dari rumah saya di Penang. Bagi mengatasi isu pencemaran ladang babi di Kampung Selamat, Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Pulau Pinang telah mengambil tindakan seperti berikut. Memberi kebenaran hanya kepada ladang yang berlesen sahaja untuk beroperasi sehingga 27 Oktober 2023. Sebanyak 58 buah ladang yang berlesen dibenarkan beroperasi di Kampung Selamat. 2 buah ladang dalam proses ditutup dan 4 buah ladang diarahkan tutup kerana gagal mematuhi enakmen Peternakan Babi 2016 dan Peraturan Pelesenan Peternakan Babi 2020 yang menetapkan bahawa semua ladang babi di negeri Pulau Pinang hendaklah mematuhi sistem peternakan babi moden. Mengenakan kompaun terhadap ladang yang gagal mematuhi peraturan. Sehingga 30 September 2023, sebanyak 20 kompaun telah dikeluarkan yang nilai kompaunnya RM522,500. Memudah cara prosedur untuk menaik taraf 58 buah ladang kepada sistem peternakan babi moden dengan membantu para penternak mendapatkan status pengecualian permohonan kebenaran merancang daripada pihak berkuasa tempatan. Pengecualian ini membolehkan penternak hanya perlu mengemukakan plan bangunan sahaja tanpa melalui permohonan kebenaran merancang. Menggalakkan penternak supaya menggunakan efektif microbes bagi mengelakkan pencemaran bau. Mengadakan sesi libat urus bersama Persatuan Penternak Kampung Selamat yang akan diadakan 6 November. Saya jemput Yang Amat hadir sama dan dialog itu bersama dengan pasukan veterina. 6 November 2023 untuk membina fasiliti biogas yang dijangka siap pada tahun 2026. Pembinaan fasiliti biogas ini dapat menyelesaikan sebahagian daripada isu pencemaran air dan bau. Menggalakkan peternak supaya memohon persicilan MyGap yang dapat membantu pengawalan pencemaran persekitaran serta menjamin kesejahteraan dan keselesaan masyarakat setempat. Sekian. Tasek Gelugu. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Hormat Menteri. Bukan isu baru bagi Yang Hormat Menteri, saya rasa sebab kampung lebih kurang dekat-dekat itu juga. Yang Dipertua, sebagai soalan tambahan saya. Pertama sekali saya ucap tahniahlah kepada Kerajaan Pulau Pinang kerana meluluskan enakmen penternakan babi 2016. Jadi yang baik kita ucapkan tahniah. Tetapi saya rasa perlu ada teguran juga baik dari pihak kerajaan negeri maupun pihak kerajaan pusat. Kerana bagi saya sehingga hari ini pelaksanaan enakmen itu tidak dijalankan secara sepenuhnya. Dan kalau dilihat pencemaran yang berlaku ini dah 40 tahun lebih Yang Dipertua. Dan sehingga hari ini belum selesai. Saya nak mencadangkan supaya dihidupkan kembali apa yang pernah diusahakan oleh Kementerian sewaktu beliau menjadi Menteri, Multi Agency Task Force, supaya ada kerjasama di antara kerajaan secara keseluruhan dengan juga kerajaan negeri supaya dapat ditampung kalau ada kelemahan di peringkat kerajaan negeri dan memastikan perkara ini dapat diselesaikan. Pencemaran ini bukan sungai saja Yang Berhormat, tapi di jalan raya pun bila dia ada pengangkutan, dia dibawa daripada satu tempat ke tempat, ada pencemaran yang berlaku, tumpah sana sini, ada yang jatuh dan sebagainya. Jadi saya mohon sangat supaya perkara ini diberi perhatian yang serius. Dah lama sangat penduduk terpaksa suffer daripada hal ini. Terima kasih. Sebab itu kita akan ada dialog pada bulan November ini, 6 November. Dan kalau boleh pihak veterina akan mengambil keseluruhan dan kita bertindakkan. Denda sudah 152,000. Tapi syarikat ini mampu bayar. Dan nak pindahkan kerana payah. Tanah di Pulau Pinang ni memang terhad. Soal pencemaran daripada lori, bawa tumpah dan sebagainya, itu di bawah Kementerian Pengangkutan. Kementerian ini
Dia bagi veterina Pulau Pinang, dia jaga membiak babi, menternak babi, menyimpan babi, mengurus babi, menjaga babi dan babi-babi yang sangkut dengan ternak itulah. Dia tidak termasuk dalam transport. Transport itu ialah Kementerian Pengangkutan. Terima kasih. Kota Melaka. Yang betul saya nak cadangkan kalau boleh jemput kementerian-kementerian lain juga dalam terlibat urus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kota Melaka. Ya, terima kasih Timbalan Speaker. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan pelajar daripada Sekolah Menengah Gajah Berang daripada kawasan Parlimen Kota Melaka ke Dewan kita ini. Menteri, soalan tambahan saya ialah berkaitan dengan penternakan ginsil. Dia boleh dijadikan sebagai satu industri sebab satu ketika dahulu kita pernah ekspor ginsil pergi ke Singapura dan kita dapat arilan wang masuk ke negara kita. Jadi soalan tambahan saya ialah memandangkan sebelum ini kita industri penternakan ginsil ini menghadapi serangan demam babi Afrika dan kita sekarang harus tumpu kepada bagaimana menggalakkan pengusaha untuk mereka menjalankan penternakan ini dengan cara kandang tertutup. Dan di Melaka, apabila penternak di kawasan sana menghadapi masalah serangan demam babi Afrika tersebut, telah 2 tahun sekarang, mereka ada mohon ingin bina kandang tertutup untuk mulakan semula perniagaan mereka. Akan tetapi mereka hadapi pelbagai masalah dari segi nak dapat kelulusan daripada PBT dan sebagainya. Jadi dalam hal ini saya percaya peternak daripada seluruh Malaysia juga menghadapi masalah yang sama. Bagaimana Kementerian Pertanian boleh bantu mereka dalam hal ini? Sebab saya lihat di Sarawak sudah ada contoh di mana ada kandang tertutup, mereka telah usahakan dengan begitu berjaya sekali. Saya ingin dapat pandangan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Memang babi ini mengalami berbagai penyakit serangan. Bila saya berada dalam Parlimen di tahun 90-an dulu, isu yang besar iaitu virus Nipah yang melanda antara sempadan Melaka dan Negeri Sembilan. Kemudian terjejas dengan flu berbagai nama yang berlaku menyebabkan kekurangan hasil babi di Malaysia ini. Dan Kementerian mengizinkan untuk import daripada Belanda dan daripada Brazil, tapi harga import pun agak mahal. Dan kalau pengusaha baru nak mengusahakan mesti dalam bentuk ladang tertutup. Memang ia perlukan belanja terlebih dahulu dan kita harap kerajaan negeri yang boleh menyediakan tanah supaya berlaku ladang secara tertutup. Dan untuk kementerian ini kita lihat bajet buat masa sekarang ini, bajetnya terlalu terhad untuk membantu ladang-ladang tertutup ini. Dan kita tahu ternakan ayam pun kita nak bantu ladang tertutup ini masih lagi belum mencukupi. Jadi sama-samalah kita usahakan. Yang pentingnya penyakit itu apa hal pun, sama ada daripada Vietnam, daripada Thailand, semuanya pihak DBS agak ambil perhatian yang serius sebab jangkitan itu merebak dan menyebabkan kematian yang begitu banyak dan penternak rugi beratus ribu dan berjuta ringgit. Dan kita ambil perhatian hal aduan daripada Kota Melaka itu. Saya jemput Puan Isna Raisa Munirah Majlis Kota Belud. Bismillahirrahmanirrahim. Peace be upon you. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Kota Belud. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan ringgit Malaysia 2.526 bilion secara pinjaman di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi membiayai 11 projek bekalan air Sabah. Selain itu, sebanyak ringgit Malaysia 192.9 juta pembiayaan secara keran telah diperuntukkan bagi program kadar air. Tidak terhasil nang revenue water engrak tapriu. Nasional Pertekatan ini serta projek naik taraf dan perbaikan empangan risiko tinggi di negeri Sabah.
Secara keseluruhannya sebanyak ringgit Malaysia 203.9 juta diperuntukkan bagi tahun 2023 bagi memastikan pelaksanaan projek-projek bekalan air di Sabah berjalan lancar. Tuan Yang di-Pertua, sebanyak 6 projek telah siap dilaksanakan, iaitu pertama, projek menaik taraf sistem bekalan air Kota Marutu. Kedua, pembinaan loji rawatan air Kuntasan. Ketiga, pembinaan loji rawatan air baru Sempurna. Keempat, pembinaan loji rawatan air Keningau. Kelima, program NRW pendekatan 1 Kota Marutu. Dan keenam, program NRW pendekatan 1 Sabah, pakej 1. Sebanyak 3 projek yang dijadualkan siap pada suku keempat 2023. 2 projek dijadualkan siap pada tahun 2024. 4 projek dijadualkan siap pada tahun 2025 dan 1 projek dijadualkan siap pada tahun 2028. Bagi program bekalan air di luar bandar, PALB di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKTW. Sebanyak 69 projek diluluskan bagi tahun 2023 dengan kos projek berjumlah ringgit Malaysia 3.35 bilion. Dan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 136.58 juta daripada 69 projek tersebut. 6 projek dalam proses lantikan perundingan, 23 projek dalam reka bentuk, 2 projek dalam perolehan kerja, 5 projek dalam pelaksanaan dan 23 projek siap sepenuhnya penutupan akaun. Skop projek di bawah program PALB KKTW adalah meliputi PALB retikulasi, PALB alternatif dan PALB naik taraf Bina Baharul Loji. Sekian, terima kasih. Kota Belud. Puan Yang di-Pertua, masalahnya di Sabah ni, kalau bercakap pasal air ni teruk. So umumlah macam mana pun peruntukan 100 bilion, tapi kalau kita tidak guna sepenuhnya, rakyat tidak nampak, tidak rasa, saya rasa tidak guna. Permasalahannya, persoalan yang berhormat Menteri, jika dilihat daripada tahun 2013 sehingga 2022, peruntukan yang disediakan di bawah butiran merancangan bekalan air Sabah tidak pernah dibelanjakan sepenuhnya. Contoh, tahun 2022 kita umum 226 juta, tetapi dibelanjakan hanya 190 juta. So soalan saya, apakah sebenarnya punca peruntukan rancangan bekalan air Sabah ini tidak dibelanjakan sepenuhnya? Adakah disebabkan kerajaan negeri kah, kementerian di peringkat persekutuan kah? Yang kedua, nyatakan proses yang perlu diberi dari peringkat awal sehinggalah sebuah projek dapat dilaksanakan. Berapa anggaran masa sebenarnya yang diperlukan? Yang ketiga, soalan saya banyak sikit, Puan Yang di-Pertua. Saya minta status terkini peruntukan segera 320 juta yang telah disediakan kepada kerajaan negeri bagi mengatasi isu kritikal bekalan air di Sabah Jun lalu. Daripada 6 jenis projek untuk membuat 20 jenis projek, saya minta kementerian untuk beri perincian. Terima kasih. Terima kasih Tuan di-Pertua dan terima kasih Yang berhormat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, permohonan pengeluaran pinjaman yang telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Malaysia bagi tahun 2022 berjumlah ringgit Malaysia 190 juta. Pembelajaran butiran di bawah rancangan bekalan air Sabah adalah tertaluk dengan tema dan syarat perjanjian pinjaman. Permohonan pengeluaran pinjaman juga adalah berdasarkan voucher bayaran yang telah dikeluarkan oleh negeri ke atas projek-projek ini pada tahun 2022. Terdapat permohonan pengeluaran pinjaman yang dikemukakan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah yang tidak lengkap dan maklum balas yang dikemukakan semula telah melangkaui tahun untuk diproses.
Untuk makluman ahli yang berhormat, secara taksanya proses permohonan projek bagi negeri Sabah adalah menerusi jambatan air negeri Sabah, CHANS, kepada bahagian bekalan air PPA, Kementerian Alam Sekitar, Sumber Asli dan Perubahan Iklim NRICC untuk diteliti senarai projek yang telah diperaku di peringkat kementerian, kemudian akan dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi untuk pertimbangkan dan kelulusan. Selanjutnya, bagi projek-projek yang telah diluluskan oleh Kementerian Ekonomi akan melalui beberapa projek asas seperti Mama Penilaian Nilai UVA, Mama Penilaian Kejuruteraan UVE sebelum Surat Setuju Terima SST dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya. Keseluruhan projek ini mengambil masa lebih kurang 18 bulan. Sekiranya semua perancangan berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Kubang Kerian. Terima kasih. Sabah Sarawak antara negeri yang belum migrasi air dengan Perbanan Aset Air Negara yang menyebabkan semua bekalan air Sabah Sarawak hanya dalam bentuk pinjaman bukan geran sebagaimana negeri-negeri lain. Sedangkan kalau Sabah Sarawak melakukan migrasi, semua projek air luar bandar adalah geran persekutuan. Soalan saya ialah apakah Sabah Sarawak tidak pertimbangkan supaya dia bersama dengan negeri lain. Yang keduanya, Sabah ni 60% NRW-nya paling tinggi di Malaysia. Dan pendekatan dua dalam NRW adalah gagal. Hanya 1-2 negeri saja yang dapat manfaat dengan pendekatan dua NRW. Persoalan saya ialah apakah pihak kerajaan tidak berhasrat untuk menyemak kembali. Sebab saya sebut ini sebab waktu zaman kita cuba semak balik tentang pendekatan dua dalam mengurangkan kadar NRW. Dan 57 untuk makluman, 57.5% saja dana wakaf air digunakan untuk Sabah Sarawak. Hanya 4 projek saja. 2 projek di Sabah, 2 projek Sarawak dengan wakaf air. Saya fikir kerajaan harus manfaatkan dana wakaf air yang masih banyak. Saya kira dalam tak kurang pada 2 juta masih ada untuk menyelesaikan masalah bekalan air di luar bandar daripada dana wakaf ini. Diberi secara percuma, bukan pinjaman sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat. Dalam setakat ini, dalam saya sini tidak ada maklumat yang berkaitan. Saya izinkan Tuan Yang Dipertua saya menyediakan jawapan secara bertulis. Terima kasih. Puan boleh satu lagi soalan. Saya jemput Tuan Sabri bin Aziz Jerai. Terima kasih. Tuan Ketua, soalan saya nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masih lagi serak-serak ini. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih YB Jerai atas soalan. Untuk makluman Tan Sri Tuan Yang Dipertua, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sentiasa berusaha untuk meningkatkan taraf sosioekonomi desa dan luar bandar, khususnya kumpulan sasar miskin tegar, miskin dan B40 melalui pelbagai inisiatif bantuan. Melalui program peningkatan pendapatan PPP, sebanyak RM12 juta telah diperuntukkan bagi tahun 2023 dan sehingga kini seramai 1,202 peserta telah menerima bantuan di bawah program ini pada tahun semasa. Disasarkan peserta ini akan berupaya meningkatkan sekurang-kurangnya 30% peningkatan daripada pendapatan semasa. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua, berdasarkan kajian impak yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Bahagian Kajian Kesejahteraan Rakyat KKW di bawah bagi tempoh pelaksanaan di bawah RMK11 mendapati pencapaian prestasi pelaksanaan program PPP adalah baik kerana mencapai tahap
89% peserta PPP yang telah berjaya mendapat pendapatan isi rumah sebanyak 30% dalam tempoh 6 hingga 12 bulan selepas menerima bantuan projek peningkatan pendapatan. Kementerian melalui agensi-agensi di bawah akan memberikan khidmat bimbingan dan memantau pelaksanaan aktiviti peserta sekurang-kurangnya antara 6 bulan hingga 1 tahun. Selain daripada itu, kementerian mengambil pendekatan berikut bagi memastikan keberkesanan program PPP. Yang pertama, pemberian bantuan dalam bidang yang mempunyai potensi pasaran yang tinggi serta perusahaan dalam bidang pertanian dan peternakan sebagai salah satu inisiatif bagi menyokong dasar keterjaminan makanan negara. Yang kedua, pelaksanaan secara kaedah mentor-mentee di mana pihak kementerian akan bekerjasama dengan usahawan-usahawan yang telah berjaya dilantik sebagai pembimbing kepada para peserta PPP khususnya dalam aktiviti perusahaan secara berkelompok. Dan yang ketiga, menggerakkan semua agensi-agensi di bawah kementerian dan menjalinkan kerjasama strategik dengan pelbagai pihak yang berkaitan perniagaan serta keusahawanan untuk manfaat para peserta. Terima kasih. Jerai. Terima kasih Perdana Menteri atas jawapan yang diberikan. Sepatutnya soalan yang kedua tu saya tanya yang mentor-mentee, tapi dah dijawab. Soalan saya seterusnya ialah, apakah kementerian mewujudkan program khusus, contohnya koperasi kampung, bagi menjana pendapatan tambahan dan mewujudkan banyak peluang pekerjaan perkampungan setempat? Terima kasih soalan tambahan daripada Jerai. Untuk makluman yang berhormat Jerai, selain daripada program PPP yang mana bantuan sosioekonomik direct kepada para peserta, kementerian juga ada mempunyai 2 program lain, iaitu program prospek pembangunan satu kawasan yang melibatkan pelbagai kampung dengan satu projek ataupun satu pertanian, misalnya prospek di Telian, prospek yang mana di Lawas yang mengeluarkan ikan salai tahai. Bukan saja memberi peluang pekerjaan kepada penduduk kampung, malah program ini juga membantu peserta menembusi pasaran luar daripada kampung berkenaan. Di seluruh negara? Seluruh negara. Yang kedua, kita ada program yang disebut Desa Lestari dengan menggunakan konsep pembangunan melalui koperasi. Melalui Desa Lestari, koperasi diberi dana peruntukan sebanyak RM1 juta untuk mengenal pasti program-program ekonomi yang bersesuaian dengan kampung berkenaan yang boleh dibangunkan, bukan saja boleh menghasilkan pendapatan tetapi dalam masa yang sama boleh memberi peluang-peluang pekerjaan. Dan yang mana kita lihat program ini telah berjaya secara boleh kata 99% berjaya memberi peluang pekerjaan dan juga meningkat pendapatan penduduk kampung. Saya jemput Dato' Seri Haji Jalaluddin bin Haji alias Jelebu. Puan Yang di-Pertua, soalan Jelebu nombor 9. Terima kasih, Yang Pertua. Perantaraan pasaran atau orang tengah dalam rantaian pembekalan pemasaran hasil keluaran pertanian serta produk agro makanan mempunyai pelbagai fungsi dan peranan, antaranya aktiviti pengumpulan, pelabelan, pemprosesan dan pengedaran produk pertanian. Perkhidmatan yang ditawarkan ini adalah penting untuk memastikan keluaran pertanian dan bahan makanan dapat diagihkan dan disampaikan kepada pengguna di seluruh negara dengan selamat dan terjamin kualitinya.
Walau bagaimanapun untuk memerangi isu lapisan orang tengah dalam usaha mengawal kos sara hidup yang semakin meningkat, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersama agensi di bawahnya telah melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk Kementerian KPDN yang juga terlibat secara langsung membangunkan outlet peruncian jualan terus kepada pengguna seperti Pasar Tani Kekal, Agro Bazar di bawah kelolaan lembaga pemasaran di bawah PAMA, Peladang Outlet di bawah kelolaan lembaga Tebalan Peladang LPP.